tersesat, hancur karena dosa. Terjerat dalam penyesalan, perbuatanku Tes 1, 2, 3. selamatkan, hanya anugerah yang dapat pulihkan. Kau barui hidupku, pulihkan diriku. Di atas salibmu kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu, selamatkan hidupku, layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Dalam anugerah, kau menuntun setiap jalanku. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun karya-Mu. Ku mau setia, ku hidup bagi-Mu. Kau barui hidupku, pulihkan diriku. Di atas salibmu kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu, selamatkan hidupku, layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Kau barui hidupku, pulihkan diriku. Di atas salibmu kau pikul segala dosaku. Yesus, karena anugerah-Mu, selamatkan hidupku, layakkan diriku, jadikan ku ciptaan yang baru. Halo, good morning keluarga Allah Gereja Kristen Kaum Kudus Bandung. Apa kabar nih Bapak, Ibu, Om, Tante, dan semua teman-teman yang sudah hadir di rumah Tuhan hari ini? You are home. Welcome to church semuanya. Senang banget aku dan Ci Sharon yang akan nemenin kalian hari ini. Yes, dan selama beberapa menit ke depan kita bakal kasih tahu ke kalian nih ada keseruan apa saja sih di gereja ini. And this is Kaum Kudus News for this week. Ci, setuju nggak sih kalau iman kita tuh kayak baterai HP? Kalau nggak di-charge tiap minggu lama-lama lowbat juga. Bener banget, makanya jangan sampai bolos ibadah minggu ya. Tapi selain minggu, kita juga punya power bank rohani, yaitu komunitas Cross. Yap, di Cross kita bisa sharing, curhat, dan saling doain dalam kelompok kecil. Biar hidup kita nggak merasa sendirian guys. Dan buat pejuang pagi yang mau memulai paginya bareng Tuhan, yuk gabung doa fajar via Zoom setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 5.30 pagi. Start your day with God. Baru deh sekolah atau kerja.
Kami juga mau mengundang buat papa, mama, popo, atau kungkung yang bawa anak atau cucu. Yuk, ajak mereka ke sekolah minggu. Kalau bingung lokasinya di mana, tenang, tinggal tanya pelayan asyir kita yang ramah. Nanti bakal dianterin deh. Gak terasa ya Ci, kita udah masuk bulan Maret 2026. Dan hari ini kita mendapat kesempatan spesial mengikuti Perjamuan Kudus. Betul, Kiara. Mari kita siapin hati, fokus ke pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita. Supaya kita makin dikuatkan lagi dalam perjalanan iman kita ini. Ci, kemarin Cici ikut latihan Seraphim Choir gak? Iya dong, seru banget loh. Puji Tuhan lewat choir ini. Dan juga luar biasanya gereja kita punya choir loh buat semua umur. Beneran? Dari yang umurnya masih kecil sampai yang udah senior ada semua, Ci? Iya, ada semua. Banyak banget. Banyak banget pokoknya. Buat yang mau gabung, langsung aja kontak Majelis Kevin, Ci Elis, dan Kopier ya. Nah, kita juga lagi di masa Lenten nih. Gimana puasanya teman-teman? Masih kuat kan? Jangan lemes ya. Jalaninya dengan sukacita. Karena ini momen kita buat makin dekat sama Tuhan. Oh ya, sekedar mengingatkan saudara-saudara kita juga yang muslim juga sedang menjalankan ibadah puasa. Mari kita menjaga toleransi dengan tidak makan atau minum di area luar gereja. Ada satu kabar yang gak kalah keren nih buat kita semua yang rindu buat mengasah talenta. Wah, apa tuh? CMS ya? Tepat sekali. Jadi buat jemaat yang belum tahu, gereja kita tercinta punya Crown Music School atau yang biasa kita sebut CMS. Ini bukan sekedar tempat les musik biasa loh. Benar, CMS hadir untuk memperlengkapi kita semua, baik yang masih pemula maupun yang mau upgrade skill, supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan di gereja ini. Jadi, kalau selama ini Bapak Ibu atau teman-teman punya kerinduan buat main alat musik ataupun bernyanyi, tapi bingung mulainya dari mana, CMS adalah jawabannya. Yuk, jangan dipendam terus talentanya. Mari bergabung, kita belajar bareng, berproses bareng dengan CMS untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, buat yang mau tanya-tanya soal jadwal ataupun pendaftaran, bisa langsung hubungi kontak person di bawah ini ya. Tunggu apa lagi? Kami tunggu kehadiran kalian di CMS. Kita mau kasih update juga nih di tahun 2026 ini, gedung gereja kita bakal makin estetik. Ada renovasi aula utama dan juga pembangunan area kafe. Wah, asik banget. Semoga aula bisa makin bagus dan juga kafe semakin estetik. Biar kita betah-betah di sini ya. Yuk jemaat, sekalian kita dukung pembangunan ini dengan doa dan dana supaya lancar. Tapi ingat, gedung yang dibangun orangnya juga harus bertumbuh dong. Setuju. Makanya buat para cross leader, jangan lupa hari Rabu 4 Maret ada online cross gathering. Biar makin semangat dan sehati lagi pimpin kelompoknya. Halo kaum muda Kalam Kudus. Yuk bagi kalian yang berusia 15 hingga 30 tahun, mari sama-sama mengikuti Kalam Kudus Youth Camp 2026 Resonate with the Universe yang akan diadakan pada tanggal 30 Juni hingga 3 Juli di Pulau Tidung. Ayo segera daftar. Pendaftaran early bird akan ditutup pada tanggal 1 Maret 2026. Jangan sampai ketinggalan. Kita sama-sama bersekutu se-Indonesia yuk. Sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah baik banget sama kita, yuk kita siapkan persembahan yang terbaik. Bisa lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa juga scan QR Code yang ada di layar. Memberi dengan sukacita ya, karena Tuhan sayang banget sama orang yang murah hati. Terakhir, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang, you are home, welcome to church. Kita senang banget kalian ada di sini. Dan jangan langsung pulang ya. Mampir dulu ke Welcome and Connect Center di bawah. Ada usher yang siap kenalan. Oh iya, katanya ada voucher gitu ya, Ci? Iya nih, ada voucher yang bisa kalian tukerin dengan makanan di cafe. Nah, makanya yang baru datang, jangan lupa mampir ke Welcome and Connect Center di bawah ya. Ci, udahan Ci. Kayaknya warta kita kepanjangan deh. Udah pada siap-siap mau ibadah tuh, Ci.
Oke, kalau begitu sekian dulu ya Warta Jemaat Minggu ini. Aku Sharon Dan aku Tiara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye!亲爱的各位长辈、弟兄姐妹，主内平安。 Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 感谢上帝，因为他的恩典，我们今天能够领受他的邀请来敬拜他。 Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk menerima undangan Tuhan untuk datang beribadah. 这完全是因为神的恩典。 Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. 我希望我们能够好好的使用这宝贵的机会。 Saya harap kita semua bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. 请会中站立， Jemaat dipersilahkan berdiri. 让我们把心转向我们的上帝。 Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. 来，我们安静默祷，求神检查我们的心。 Mari kita menenangkan diri, mohon Tuhan menyelidiki hati kita. 若有不合乎神旨意的地方，求神饶恕我们，使我们配得来敬拜他。 Jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mohon Tuhan ampuni dan layakan setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. "我们的帮助是在乎依靠造天地的耶和华的名，他守诚实之道永远。愿恩惠平安从我们的父上帝并主耶稣基督归于我们。阿门。 Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 主啊，我要在万民中承写你，
在列邦中歌颂你，因为你的慈爱高居诸天，你的诚实达到穹苍。诗篇第57篇第9到10节。 Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mazmur 57 ayat 10-11. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们满心感恩， kita sangat bersyukur pada Tuhan. 因为我们的神是信实的神， Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, 并且深深的爱着我们。 yang juga sangat mengasihi kita. 他是荣耀的主， Dia adalah Tuhan yang mulia, 配得在万国万民中被赞美、被高举。 yang patut dipuji dan ditinggikan di antara segala bangsa. 来，我们一起赞美我们的主。 Mari kita memuji Tuhan kita. Sampai angkasa tinggi.
Mari kita sama-sama berdoa. 我们的天父，我们满心感谢你， Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur padamu. 因为你的恩典，我们还有机会进入3月第一个星期。 Karena anugerah-Mu, kami masih memiliki kesempatan untuk memasuki minggu pertama di bulan Maret. 也接受你的邀请来敬拜和侍奉你。 Juga menerima undangan-Mu untuk datang beribadah dan melayani-Mu. 在圣洁神的面前，我们要认我们的罪， Di hadapan Allah yang kudus, kami mau mengakui dosa-dosa kami. 求你饶恕我们所想、所讲和所做的， Mohon Tuhan mengampuni apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan dan kami lakukan. 一切伤害了上帝和我们邻居的心， Yang telah melukai hati Tuhan dan sesama kami. 让我们配得来敬拜和侍奉你， Agar kami layak untuk menyembah dan melayani-Mu. 也能蒙你的喜悦。 Dan juga dapat menyenangkan hati-Mu. 主啊，求你带领今天的崇拜会从头到尾。 Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah hari ini dari awal sampai akhir. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，这是给我们的恩典信息。 Saudara-saudari, inilah berita anugerah bagi kita. 凡来到上帝面前的人，都能得到失眠与恢复。他的爱比我们的罪更大，正如以赛亚书第一章第18下半节所写的。 Setiap orang yang datang pada Tuhan akan menerima pengampunan dan pemulihan. Kasih-Nya jauh lebih besar daripada segala dosa kita, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 1 ayat 18b. 我们的罪像主红，必变成雪白；水红如丹颜，必白如羊毛。 Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 弟兄姐妹，作为已被饶恕的人，让我们与历代各地的众信徒一起来诵读《使徒信经》。 Sebagai orang-orang yang telah diampuni, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala zaman, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengatakan, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的圣言，我信身体复活，我信永生。阿门。 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 请会中请坐。 Jemaat dipersilahkan duduk. 感谢主的爱， Puji syukur atas kasih Allah. 为了救赎我们，他赐下独生子。 Demi menyelamatkan kita, Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. 主也甘心情愿为我们舍命， Dia juga rela mati untuk kita. 来我们荣耀我们的主。 Mari kita memuliakan Tuhan kita. 我们同唱，为何我要歌颂耶稣？ Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian, Ku bernyanyi puji Yesus. Saudara-saudari, karena kasih Tuhan, 我们的罪被赦免， dosa kita sudah diampuni. 因为上帝的恩典，我们也能得救。 Karena anugerah Tuhan kita juga sudah diselamatkan. 因此，作为经历过神的爱， Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, 让我们向周围的人
活出爱。 Mari kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. 来，我们一起唱《活出爱》。 Kita akan sama-sama menyanyikan satu buah lagu, Nyatakan Kasih-Nya. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不懂我呼召，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。 耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界。 Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus obarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不懂我呼召，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出来。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们一起来祷告。 Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. 主啊，我们感谢你，因为你永远与我们同在。 Seperti pujian yang kami nyanyikan, kami rindu untuk kami memancarkan kasih Tuhan. 如同像刚才我们所唱的诗歌，我们渴望可以把你的
把你的荣耀徜徉。 Kami tahu Tuhan, untuk kami bisa memancarkan kasih itu, kami perlu terlebih dahulu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. 我们需要，当我们唱扬你的荣耀之前呢，我们必须与你的话语来充满。 Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati setiap kami. 接下来呢，我们要思想你的话语，求你来跟我们一起， Tuhan yang kuasai ruangan ini dan juga setiap hati dan pikiran kami, 求你来掌管这个教会，并掌管我们的心， supaya fokus kami hanya terarah kepada Tuhan. 让我们的心可以定睛仰望主耶稣， Dan kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. 让我们通过你的话语受到祝福。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perenungan firman kami. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita bersyukur hari ini kita masuk di bulan yang baru, tanggal 1 bulan Maret 2026. 感谢神，我们今天呢进入新的一月，今天就是3月1号。 Dan hari ini kita melanjutkan seri khotbah tentang brokenness atau tentang kerapuhan kita. 那么今天呢，我们要接着讲关于破碎这个讲道。 Hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang sangat berat, saudara. 那么今天呢，我们要一起来思想一个比较重大的问题， Yaitu tentang pengampunan. 就是饶恕的问题。 Saya yakin kita semua tahu tentang hal ini, kita sudah pernah belajar tentang ini. 我相信大家都听过，而且我们学习过这件事情。 Tetapi kita pun harus jujur, berat untuk melakukan ini. 但是我们要诚恳的说，我们很难把它做到。 Kiranya pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang tolong setiap kita. 当我们今天思想这个讲道的时候呢，我们要把它交托给神， Supaya kita dapat menyatakan pengampunan itu dalam kehidupan 求 kita. 神赐给我们力量，让我们可以做到。 Saya mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita 让我 dari, 们一起来翻开圣经， dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35. 马太福音第18章第21到35节。 Oh, sorry, mohon maaf. PowerPoint-nya ini yang masih punya Pak Agra tadi pagi. Oke. Saudara, saya akan bacakan untuk kita sekalian dari bahasa Indonesia, lalu kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya, dan segala milik kepunyaannya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan karena hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan bermohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadamu. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan membuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 马太福音第18章第21到35节，那时彼得近前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠1000万银子的来。”因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。
那仆人就俯伏拜他，说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他10两银子，便抽着他，掐住他的喉咙，说：“你把所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯，进去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，就去把这件事情就告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你的所欠的就免了。你不应该连续你的同伴向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。 Saudara, kehidupan kita adalah seperti bejana yang dibentuk. 亲爱的弟兄姐妹，我们的人生呢，就像一个器皿， Ada banyak hal yang membentuk kehidupan kita. 很多事情会塑造我们的人生。 Hal-hal yang terjadi di masa lalu, keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi, 过去所发生的成功和失败， sukacita maupun duka cita yang kita alami, 我们所经历的喜乐和忧愁， semua hal itu membentuk kehidupan kita. 一切都会塑造我们的人生。 Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, 打一个比方， orang yang sering dibohongi akan sulit untuk percaya. 那么常常被骗的人呢，他会很难相信别人。 Contoh lain, Bapak Ibu Saudara, 另外一个例子， kalau ada anak kecil yang jarang sekali dihargai, dia akan tumbuh besar jadi anak yang minder. 如果有一个小孩子他很少被珍惜或者被表扬的话，那么长大以后他也会变成一个很自卑的人。 Banyak sekali pengalaman hidup yang membentuk kita dan pengalaman-pengalaman itu bisa jadi melukai kita. 人生的种种经历呢，会塑造着我们， Dan kita menjadi orang-orang yang rapuh. 我们或许有可能就变成一个很破碎的、很容易破碎的人。 Saudara, kita orang-orang yang rapuh ini kemudian berelasi satu dengan yang lain. 那么这些很容易破碎的人呢，就跟同样的人彼此交流。 Masing-masing dengan luka di masa lalu, masing-masing dengan apa yang terjadi yang telah membentuk kita. 大家呢就带着自己所经历的。 Apa yang terjadi ketika kita hidup bersama-sama? 那么当我们一起生活的时候，有什么会发生呢？ Kita orang-orang yang rapuh ini mudah sekali untuk saling melukai. 那 satu 么 dengan 很 yang 容易破碎的人呢，就很容易伤害别人。 Saudara, kalau kita bayangkan kita ini hidup bersama-sama seperti landak. 那么我们就像这个动物一起来生活的。 Kita bisa saling menyakiti satu dengan yang lain walaupun kita tidak punya maksud untuk demikian. 虽然呢我们没有意思要伤害别人，但是呢我们无意中很容易伤害别人。 Tetapi kita punya duri di dalam tubuh kita yang bisa melukai orang lain. 但就像这个刺猬一样，我们在身上充满着刺。 Antar keluarga kita bisa saling menyakiti walaupun kita sayang sama mereka. 虽然在家庭当中我们互相爱，但是我们也很容易伤害彼此。 Kita bisa menyakiti sahabat kita, teman-teman kita walaupun kita peduli sama mereka. 虽然我们很关心我们的好朋友，但是我们也很容易伤害到他们。 Seperti landak yang hidup bersama-sama, kita punya duri yang terus kita bawa. 就像一起生活的刺猬一样，我们身上充满着刺， Dan kita bisa melukai satu dengan yang lain. 我们很容易伤害到别人。 Kita orang-orang yang rapuh, berelasi juga dengan orang-orang yang rapuh. 我们很容易破碎的人，同样跟很容易破碎的人交流一起， Maka sangat mudah untuk kita saling melukai satu dengan yang lain. 我们非常的容易伤害到别人。 Maka dari itu saudara-saudara, hal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa pulih dari kerapuhan kita 那么 itu. 今天我们要思想的就是我们如何从这样的痛苦当中复兴。 Bukan hanya bagaimana kita tidak berkonflik sama orang. 我们不仅仅要学习怎样不跟别人发生冲突， Karena percayalah saudara-saudara, kita gampang sekali untuk bisa melukai orang lain. 因为我们知道我们难免会跟别人发生冲突。
Maka dari itu yang harus kita pikirkan dengan serius adalah bagaimana kita mengampuni orang lain. 因此呢，我们要认真的去思想，就是我们如何饶恕别人。 Hari ini kita akan belajar 3 hal tentang mengapa kita harus mengampuni orang lain. 那么今天呢，我们也要学习我们为什么要饶恕别人。 Yang pertama saudara-saudara adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. 第一点呢，因为神已经事先饶恕我们了。 Saudara, Tuhan Yesus dalam bagian firman yang tadi kita baca mengajarkan sebuah pengajaran yang berat tentang pengampunan. 在刚才那段经文里面，主耶稣关于饶恕教导了我们。 Saudara, kalau kita lihat bagian awal dari yang tadi kita baca, Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, seberapa kali saya harus mengampuni orang lain? 刚才我们读到的经文里面呢，有一个门徒彼得见前来问耶稣：“主啊，我要几次饶恕我的弟兄？ Dan dia bertanya, apakah 7 kali? 是不是饶恕他几次呢？” Saudara, pertanyaan ini sangat menarik karena berkaitan dengan tradisi di zaman itu. 这个问题很有意思，因为跟当时的风俗有关。 Dalam tradisi Yahudi, mengampuni 3 kali saja itu sudah cukup bagi orang-orang Yahudi. 在犹太人的风俗里面呢，饶恕别人3次都已经很了不起了。 Kalau kita lihat ini dekat sekali dengan konteks kita ya saudara. 这个事情呢，可能跟我们现在的情况有关。 Kalau ada orang yang buat salah kepada kita 1 kali, kita maafkan. 如果有一个人得罪我们1次，我们可能愿意饶恕他1次。 Dia berbuat salah 2 kali, kita maafkan, tapi kita peringatkan juga. 第2次呢，我们还是会原谅他、饶恕他，但是我们要警告他。 3 kali, kita mulai was-was. 第3次呢，我们心里有一点就有点警惕。 Kalau sampai lewat, tidak mau lagi 超 dimaafkan. 过了3次呢，我就不会饶恕他了。 Saudara, maka dari itu pertanyaan Petrus ini sebenarnya sedang menunjukkan satu standar yang lebih tinggi dari tradisi Yahudi waktu itu. 那么其实呢，彼得所提的问题呢，比普通的标准更高了。 Mungkin jawaban yang diharapkan Petrus adalah, wah kamu baik sekali mengampuni sampai 7 kali. 或许彼得所渴望的答案的回答就是，主耶稣会表扬他，哇，你的很厉害，你很好了。 Akan tetapi jawaban Tuhan Yesus itu jauh di luar dugaan para murid. 但是呢，耶稣所回答的跟门徒们所想到的不一样。 Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. 耶稣说，你们应该饶恕70个7次。 Saudara, ini adalah angka hiperbola yang menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. 这个是一个代表的数字，的意思就是我们要无限的去饶恕别人。 Murid-murid Tuhan seharusnya tidak hitung-hitungan berapa kali mereka harus mengampuni. 那么门徒们呢，不应该计算他们已经饶恕了几次， Mau itu 3 kali, 7 kali, atau 490 kali. 3次、7次或者490次。 Masalahnya bukan tentang angka, 问题不在于数字， tapi pengampunan yang terus diberikan tanpa batas. 而是无限的释放饶恕。 Saudara, Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan hal ini. 那么下面呢，主耶稣就给他们一个比喻， Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja, 有一个王呢和他的仆人算账， dan hamba itu jelas tidak mampu membayar hutang yang sangat banyak itu. 那么有一个仆人呢，他欠了这么很多的债。 Saudara, hutang 10.000 talenta ini adalah angka yang terlalu besar. 1000万银子是一个很大的数目， Dan Tuhan Yesus sengaja pakai angka ini untuk menunjukkan bahwa hamba ini tidak mampu bayar hutang itu. 那么主耶稣呢，故意用这个数目，表示这个仆人肯定没有办法还债。 Saudara, kalau kita lihat di zaman dulu, 10.000 talenta ini kurang lebih sama dengan 160 tahun, 160.000 tahun kerja. 那么这个数目呢，大概就是16万年的工作时间的工资。 Maka jelas ini angka yang hiperbola, hamba ini tidak akan mampu bayar hutang ini. 所以我们从这里知道呢，这个仆人呢肯定没有办法还债。 Lalu apa yang dilakukan oleh hamba ini, Bapak Ibu Saudara? 那么这个仆人呢做了什么？ Hamba itu sujud menyembah raja, dia memohon belas kasihan. 那么这个仆人呢就伏拜他，恳求他怜悯。 Lalu raja itu pun tergerak hatinya oleh belas kasihan. 那么这个
主人呢，这个王呢，就动了慈心， dan dia menghapuskan hutang dari hamba ini. 那么他免了这个仆人所有的债。 Saudara, perumpamaan ini menggambarkan kehidupan kita, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. 这个比喻呢，就代表我们作为罪人的生活。 Kita berdosa di hadapan Tuhan dan seumur hidup pun kalau kita mau berusaha untuk bayar hutang dosa itu tidak akan mampu. 我们在神的面前的罪是何等的大，我们一生就不会还清这个债。 Tapi kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang mengampuni kita. 但是我们感谢神，因为神饶恕的恩典， Dan Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. 主耶稣甚至在十字架上承担我们一切的罪恶， Supaya kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari hutang dosa ini. 让我们所有的罪债呢可以得释放。 Maka dari itu kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena kita terlebih dahulu diampuni. 因此呢，我们要饶恕得罪我们的人，因为我们事先已经得到饶恕。 Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? 那么接下来呢，发生了什么？ Setelah hamba ini dibebaskan, ia kemudian bertemu dengan satu orang hamba yang lain. 这个仆人被释放以后呢，他又见到了另外一个仆人。 Dan ia berhutang 100 dinar kepadanya. 那么这个同伴呢，欠他10两银子。 Saudara, zaman dulu 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. 那么这10两银子呢，以前就是1天的工钱。 Dalam 100 hari dia bisa melunaskan hutang itu. 其实呢，在100天的工作时间呢，他就可以把这个债还清。 Akan tetapi hamba yang tadi itu tidak mau mengampuninya. 但是刚才那个仆人呢，不愿意饶恕这个同伴， Ia kemudian mencekik kawannya dan memaksa untuk bayar hutangnya. 他抓住他的喉咙，然后勉强强迫他要把债还清， Ia bahkan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. 甚至呢把他的同伴呢就放在监狱里面了。 Padahal dia baru saja dibebaskan dari hutang yang sangat besar itu. 实际上他事先已经受到了释放。 160.000 tahun versus 100 hari. 10万多年的时间比100天的事情， Apakah sebanding, saudara? 这样能比吗？ Saudara, kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们已经得到神的赦免， Kita sudah terlebih dahulu merasakan pengampunan dari Tuhan 我们 itu. 事先已经得到了神的赦免。 Maka dari itu mengampuni orang lain sudah seharusnya menjadi hal yang tidak terlalu berat untuk kita. 因此呢，当我们要饶恕别人的时候，应该不是很难的事情， Karena hutang dosa kita sudah dipikul Tuhan Yesus di atas kayu salib. 因为我们的罪已经由主耶稣在十字架上来承担。 Kita mengampuni karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. 我们饶恕别人，因为主耶稣已经事先饶恕了我们。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 第二点， kita mengampuni karena kita butuh untuk mengampuni dan diampuni. 我们饶恕别人，因为我们需要彼此饶恕。 Saudara, kita bukan hanya perlu diampuni ketika kita buat salah kepada orang lain, 我们不仅当我们得罪别人的时候需要别人的饶恕， tapi kita juga butuh mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. 我们也需要饶恕那一些得罪我们的人。 Saudara, kekerasan hati untuk mengampuni orang lain itu hanya akan menjadi kepahitan dalam hati kita. 当我们不愿意饶恕别人的时候呢，这个事情会变成我们心里的苦楚。 Dan kepahitan itu sangat merusak kita. 那么这样的苦楚呢，会破坏我们的心灵。 Saudara, satu hal yang harus kita ingat, 有一件事情我们要记得， mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. 饶恕不等于遗忘， Sekali lagi, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. 饶恕不等于遗忘。 Saudara, ketika kita membiarkan sebuah masalah dan kita abaikan sampai kita lupa, 当我们把一件事情呢遗忘掉的时候， itu belum sampai pada mengampuni. 这个不等于我们已经饶恕了这个人。 Kalau kita hanya membiarkan, satu waktu kita bisa teringat sama masalah yang pernah ada. 如果我们把这个问题、把这个人放下的话，有一天呢，我们会想起来， Kita bisa ketemu lagi dengan orang yang melukai kita. 我们有一天呢会再见到得罪过我们的人。 Kalau kita hanya melupakan dan tidak benar-benar mengampuni, maka itu akan terulang lagi kepahitannya. 如果我们只是忽略一件事情，忽略一个得罪的人呢，有一天呢，这个事情、这个人会再出来。
Saudara, banyak orang yang tidak mau mengampuni karena gengsi. 因为有很多人呢不愿意饶恕，因为他们的自尊心， Tidak mau minta maaf, tidak mau memberi maaf, tidak mau mengampuni orang lain. 不愿意释放饶恕，不愿意让他们得到释放， Karena biasanya dianggap orang yang bergerak duluan itu kalah. 因为他们以为主动饶恕的就是一个输的人， Orang yang minta maaf duluan, orang yang mau memberi maaf duluan kalah. 事先说对不起的，或者事先饶恕别人的，是一个输了的人。 Akan tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, orang yang memberi pengampunan itu bukan orang yang lemah. 但是呢，圣经告诉我们，事先饶恕别人的，并不是软弱的人。 Saudara, kita tidak kalah ketika kita memberi pengampunan. 当我们释放饶恕的时候呢，我们并没有输， Tetapi justru ketika kita mengampuni orang lain, itu adalah sebuah kemenangan atas kepahitan. 而是当我们愿意释放饶恕的时候呢，我们就是赢了自己。 Saudara, kepahitan yang kita pendam itu sangat merusak kita. 我们在心里所憋着的苦楚呢，很容易破坏我们的人生。 Ibarat kita pegang sebuah benda tajam, 那么打个比方，就是当我们握着一个很锋利的东西的时候， dan semakin kita tidak mau mengampuni, kita pegang erat-erat benda tajam itu. 我们越不愿意呢，我们握得越紧。 Hanya ketika kita mau melepaskan benda tajam itu, baru kita dipulihkan. 那么当我们愿意释放这个锋利的东西的时候呢， Ketika kita melepaskan pengampunan, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, baru kita akan pulih. 当我们愿意饶恕别人的时候呢，我们自己也会慢慢复兴起来。 Saudara, kita mengampuni bukan karena kita lemah, 我们饶恕别人，不是因为我们软弱， tetapi justru karena kita bisa mengakui bahwa kita juga pun adalah orang yang bisa buat salah. 而是因为我们也承认自己有时候也会得罪别人。 Dan kita butuh mengampuni dan kita perlu juga untuk diampuni. 我们需要饶恕别人，有时候我们也需要别人饶恕我们。 Saudara, kita semua adalah orang yang bisa buat salah. 亲爱的弟兄姐妹，我们难免会得罪别人。 Dan mari kita lihat di dalam hati kita. Dan kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang butuh untuk mengampuni dan butuh untuk diampuni. 因此呢，让我们自己反省，我们都是需要彼此饶恕的人。 Saudara, ada satu film yang saya suka sekali. 有一个电影我非常喜欢的， Ini filmnya Jackie Chan. 这个是成龙的电影。 Ada yang suka nonton Jackie Chan juga? 大家喜欢看成龙的电影吗？ Saudara, ini film judulnya The New Police Story. 那么这个电影的题目就是新的警察故事。 Dan film ini bercerita tentang satu orang pemuda, anak polisi. 这个讲了一个年轻人，他是一个警察的孩子， Papanya itu bukan sembarang polisi, tapi dia kepala polisi. 他不是普通的警察，而是就是一个位置很高的警察。 Saudara, sejak kecil, pemuda ini dididik dengan didikan yang sangat keras. 那么小的时候呢，这个年轻人呢，他受到很严厉的教育， Dia sering dipukul, dia sering dimaki-maki oleh papanya. 他常常挨打挨骂。 Sampai akhirnya anak ini tumbuh besar 那么后来呢，这个孩子长大了， dan dia menyimpan kepahitan kepada 他 papanya. 心里充满了仇恨。 Karena papanya kepala polisi, maka cara dia melampiaskan adalah dia bunuh polisi-polisi lain. 因为他的爸爸是警察官，那么他的报仇的方法就是杀了很多警察。 Sampai akhir cerita ini, anak ini tidak pernah mengampuni. 那么到这个故事的最后呢，这个孩子永远不会饶恕他的爸爸。 Tapi di ujung cerita, dia dibunuh oleh polisi-polisi lain. 那么最后呢，他被其他的警察杀掉了。 Saudara, kita adalah orang yang bisa buat salah, kita bisa melukai orang lain, kita pun rentan untuk dilukai. 那么我们呢，常常会得罪别人，我们也难免会受到别人的伤害。 Dalam cerita ini, anak itu tidak pernah mengampuni papanya. 那么在这样的故事里面呢，这个孩子从不饶恕他的爸爸。
Papanya pun sangat menyesal karena anaknya karena kepahitan itu jadi penjahat. 他的爸爸呢非常的后悔，因为这样的苦楚呢，因为这样的教育方法呢，他的孩子变成了坏人。 Saudara, cerita ini cerita fiksi. 那么这个故事呢是一个人编的故事， Tapi dalam kehidupan nyata banyak sekali relasi yang tidak pernah diselesaikan luka-lukanya. 但是在我们实际的生活当中呢，有很多关系呢，有问题的时候并没有解决掉。 Kita terlalu terbiasa membiarkan dan tidak pernah menyelesaikan. 我们习惯把一些问题呢就这样忽略掉， Maka dari itu jangan biarkan relasi yang rusak itu terus terabaikan. 因此呢，我们不要让这些破坏的关系一直这样下去。 Mari kita belajar untuk memberi maaf kepada orang lain. 让我们要学习怎样对别人释放我们的饶恕， Kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. 我们要学习怎样饶恕别人。 Karena kita bukan hanya butuh untuk diampuni, tetapi kita juga butuh mengampuni. 因为我们不仅仅需要别人饶恕我们，我们也需要饶恕别人。 Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, 第三点， kita mengampuni karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna di atas kayu salib. 我们饶恕别人，因为主耶稣已经在十字架上展示了一个很完美的榜样。 Saudara, kita bisa bilang kalau ada orang yang boleh tidak mengampuni, 我们可以说，如果有一个人可以不释放饶恕的话， maka satu-satunya pribadi itu adalah Tuhan Yesus. 那么唯一的人就是主耶稣， Karena dia tidak berdosa. 因为他自己没有犯过罪。 Tetapi apa teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada setiap kita? 那么主耶稣给我们展示的榜样是什么呢？ Di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 在十字架上，主耶稣并说：“天父啊，求你来饶恕他们，因为他们不知道他们做了什么。” Ini teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. 这个就是主耶稣给我们做的榜样。 Saudara, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus tidak pernah merasa bersalah karena mereka melakukan itu. 把耶稣钉在十字架上的那一些人呢，他们不知道自己犯了什么罪， Mereka tidak minta maaf sama Tuhan Yesus. 他们没有向耶稣说对不起。 Akan tetapi Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni mereka. 但是主耶稣呢，事先饶恕了他们。 Saudara, kita sering menunggu orang lain untuk datang minta maaf sama kita. 我们常常呢，希望别人可以事先向我们道歉。 Orang lain datang dulu baru kita mau maafkan. 让他们先来道歉，我们才会饶恕他们。 Akan tetapi firman Tuhan menunjukkan satu standar yang lebih tinggi. 但是神的话语呢，说明了一个更高的标准， Jangan tunggu sampai orang itu datang dulu. 不要等到那些人前来， Tapi kita harus bereskan dalam hati kita, kita mengampuni lebih dahulu. 而我们呢，要把心里的那一些仇恨呢，把它解决掉。 Saudara, dalam kita proses mengampuni orang lain, mungkin kita butuh waktu untuk bisa tenangkan hati. 在我们饶恕别人的过程当中呢，我们可能需要时间来平静我们的心理。 Tapi kita tidak boleh menunggu terlalu lama sampai masalah itu berlarut-larut. 但是我们不能等待太久的时间，让这个问题呢一直搁着。 Saudara, mengampuni tentu bukan hal yang mudah. 当然呢，饶恕别人不是一个很容易的事情。 Kita bisa paham kalau iya itu firman Tuhan ajarkan kepada kita. 我们知道，我们理解，这就是神所教导我们的。 Kita tahu itu kehendak Tuhan, kita tahu itu yang harus kita lakukan. 我们明知这就是神的旨意，这是我们应该做的事情。 Tapi kita harus jujur juga, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa. 但是我们要诚实的说，我们按照自己的力量，并没有办法做到。 Kita butuh anugerah dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 我们需要神的恩典，让我们可以有力量饶恕别人。 Mari kita mohon belas kasihan Tuhan supaya kita bisa dimampukan untuk mengampuni orang lain. 求神连续我们，赐给我们力量，我们可以饶恕别人。 Kehidupan yang saudara, kita percaya bahwa kehidupan yang dipulihkan adalah kehidupan yang bisa jadi berkat untuk orang lain. 当我们的人生被神复兴的时候呢，就变成别人的祝福。 Ketika kita bisa mengampuni orang lain, maka kehidupan kita, kisah kita bisa jadi berkat yang memenangkan banyak orang. 当我们饶恕了别人，我们的人生呢，可以变成一个好的故事，可以变成别人的祝福。 Saudara, hari ini adalah hari Minggu Misi di gereja kita. 那么今天呢，在我们教会就是一个拆船子周。
Dalam semangat misi ini kita bukan hanya berdoa supaya kita yang dipulihkan sama Tuhan, 那么在斋传的这个主日呢，我们被提醒， tetapi kita juga berdoa supaya kehidupan kita yang dipulihkan bisa memenangkan orang-orang lain yang belum percaya sama Tuhan. 我们非常的渴望，让我们受到复兴之后呢，我们可以变成别人的祝福。 Saudara mau jadi berkat? 大家愿意变成大家的祝福吗？ Kita mau jadi berkat, amin. 我们愿意吗？阿门。 Kiranya Tuhan yang tolong setiap kita untuk jadi berkat. 求神来帮助我们，赐给我们力量，变成祝福。 Saudara, hari ini kita belajar 3 hal tentang relasi yang retak. 亲爱的弟兄姐妹，今天呢，我们学习关于关系破坏的3件事情。 Kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. 我们饶恕，因为神事先饶恕了我们。 Kita mengampuni karena kita butuh untuk mengampuni dan juga diampuni. 我们饶恕别人，因为我们需要彼此饶恕。 Dan kita mengampuni karena Kristus telah memberikan teladan yang sempurna dalam mengampuni. 第3呢，我们饶恕，因为主耶稣已经给我们展示了很好的榜样。 Saudara, di minggu kedua ini kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan relasi kita dengan sesama kita. 第2课主日呢，我们学习我们神怎么样复兴我们与别人的关系。 Dan kita percaya anugerah Tuhan itu cukup untuk memulihkan keadaan kita. 我们相信主的恩典呢，足够来复兴我们的关系。 Hari ini kita melihat bagaimana kepingan yang kedua tentang keretakan kita dipulihkan oleh Tuhan. 那么这个第2篇呢，就是关于关系中的破碎。 Nah saudara, minggu demi minggu di dalam tema khotbah ini kita akan lihat bagaimana Tuhan pulihkan kehidupan kita. 那么每个主日呢，我们要学习怎样我们生活中的方方面面都要被神复兴。 Kita semua berproses di dalam Tuhan. 我们在神里面有不断的成长， Tetapi kita bersyukur kita orang-orang yang rapuh ini tidak dibuang sama Tuhan. 但是感谢神，我们这一些破碎的人呢，并没有被丢掉， Melainkan kita dipulihkan oleh Tuhan. 而是我们由神来复兴。 Saudara, dalam perenungan tema Kintsugi Grace ini kita lihat bagaimana Tuhan yang pulihkan kita. 那么在这个经济之恩这样的题目当中呢，我们要学习 Saudara, ini adalah satu seni berasal dari Jepang, 这个经济之术呢，就是来自日本的一个技术， di mana mangkok keramik atau hal-hal yang bisa pecah itu dipulihkan. 就是那一些已经破碎的碗，这些的破碎的陶瓷呢，被修复了。 Kepingan demi kepingan diletakkan kembali, dibalut dengan emas. 一片比一片呢，用这个黄金来修复， Dan dijadikan berharga di mata Tuhan. 就在主面前呢，变成一个很宝贵的东西。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 求主来帮助我们， Mari kita bersatu dalam 我 doa. 们一起来祷告。 Tuhan, kami sadar mengampuni itu bukan hal yang mudah. 主啊，我们意识到饶恕这件事情并不容易， Tapi kami mau belajar berserah kepada Tuhan. 但是我们要学习怎样交托， Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. 我们要饶恕得罪我们的人。 Tuhan yang kiranya mampukan setiap kami untuk bisa mengampuni orang lain. 求你来帮助我们，可以饶恕别人。 Mungkin itu ada anggota keluarga kami, orang-orang yang terdekat dari kami. 或许他们就是我们的家人，我们的亲戚朋友。 Mungkin ada juga luka-luka yang belum bisa kami bereskan. 或许有一些我们不能解决掉的问题， Tapi kami mau mengampuni orang-orang itu, Tuhan. 但是我们愿意饶恕那些人。 Kiranya firman-Mu yang menolong setiap kami. 求你的话语帮助着我们。 Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 主啊，我们感谢你，奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, ada 2 pertanyaan refleksi yang sama-sama kita akan renungkan. 那么有2个问题，希望大家呢可以一起来思想。 Boleh ditampilkan slide terakhirnya. Ya. Yang pertama, apakah ada seseorang yang masih sulit untuk saya ampuni? 第一个问题呢，是不是有一个人你们还容易，还很难饶恕？ Dan apakah saya bersedia untuk membawa luka itu kepada Tuhan? 那么是否你们愿意把这个伤痛呢带到主面前？ Saudara, ini tidak mudah. 这个事情并不容易， Maka dari itu mari kita minta pertolongan dari Tuhan. 因此呢，我们要央求主的恩典。 Yang kedua, jika Tuhan sudah mengampuni saya begitu banyak, 第二点呢，
倘若神已经饶恕着我们很多， maka langkah kecil apa yang bisa saya lakukan minggu ini untuk memulihkan relasi yang retak? 那么本周呢，有什么步骤，有什么行动我们可以做出来， Mari kita bahas di dalam cross kita masing-masing 让大家呢可以在小组里面可以一起来讨论， dan kita saling menolong satu dengan yang lain. 让我们可以彼此帮助。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 主耶稣赐福大家。 Ya, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni setiap kita. Biarlah setiap kita yang sudah diampuni dosanya, kita juga boleh hidup untuk belajar mengampuni sesama kita. Saat ini kita juga bersyukur kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ini bukan hanya sebuah ritual, tetapi ini berbicara tentang ingat-ingatan bagaimana kita sebagai satu tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah yang telah didamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Mari kita juga belajar untuk berdamai dan belajar mengasihi, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saat ini saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa secara pribadi. Perjamuan kudus ini dipersiapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dewasa dan yang sudah mempersiapkan hati untuk mengambil bagian di dalamnya. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan setiap kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon sucikan dan kuduskan kami untuk boleh layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus siang ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，注写了，就摆开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, memecahkannya dan mengucap syukur atasnya dan memecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." 饭后也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。” Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ambillah. Bagikanlah.
Saudara, mari kita akan berdiri. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerimanya dengan iman. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ni们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，只等到他来。Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Amin. Untuk doa perjamuan kudus, doa syukur, mohon kesediaan Majelis Diana untuk memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur kami boleh semeja perjamuan hari ini bersama dengan Engkau. Biarlah perjamuan kudus ini sungguh boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu ini boleh mengalir kepada kami dan kami juga boleh bagikan kasih ini juga kepada sesama kami sehingga sesama kami juga sungguh boleh mengenal Engkau Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk perjamuan kudus pagi ini, biar Engkau juga yang boleh pimpin. Kami boleh jadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk, kita akan bersama-sama menyaksikan video dari laporan dari Departemen Misi Gereja kita. Saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita mengadakan minggu misi. Di dalam tema Brokenness in Relationship. Kita sadar kita adalah orang-orang yang terluka, namun di satu sisi kita juga adalah orang-orang yang melukai orang lain. Kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memulihkan setiap kita. Dan kita yang sudah dipulihkan, kita juga dipanggil untuk boleh menjadi berkat, mengasihi orang lain yang juga dalam keadaan terluka. Di dalam minggu misi ini, ada dua movement yang kita rindu, kita boleh sama-sama kerjakan. Yang pertama, mari kita sama-sama berjuang untuk boleh mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Kita rindu, kita boleh menjadi pembawa damai bagi lingkungan di sekitar kita. Movement yang kedua, kita akan mengadakan bakti sosial dan buka puasa bersama pada tanggal 7 Maret. Kita rindu Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung boleh jadi berkat buat masyarakat sekitar. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat dalam doa, daya, dan dana, sehingga gereja kita boleh terus ambil bagian dalam amanat agung Kristus. Berikut laporan singkat pelayanan sepanjang tahun 2025. Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Subang terus berlangsung melalui pemberitaan firman, doa, sharing, dan bantuan kebutuhan pribadi. Tuhan membuka kesempatan untuk menjangkau warga binaan ini dan menjadi saluran pengharapan di tempat yang sering dipenuhi keputusasaan. Departemen Misi juga mengadakan beberapa kali persekutuan doa misi bersama rekan-rekan pelayanan lintas budaya. Serta doa keliling di beberapa kota. Melalui doa kita menopang para pekerja Tuhan di ladang pelayanan. Gereja kita juga terus melakukan program adopsi suku, yaitu suku Sunda, suku Madura, suku Melayu, Kalimantan Timur, dan tidak lupa adalah Papua. Melalui dukungan kepada utusan lintas budaya, kita ambil bagian dalam pemberitaan Injil dan pemberitaan bagi mereka yang belum terjangkau. Melalui program adopsi suku ini, ada 11 utusan lintas budaya dan 7 lembaga pelayanan yang telah menerima dukungan dari kita. Selain itu, gereja turut mendukung dalam hal dana ke beberapa sekolah teologi agar semakin banyak pekerja yang dipersiapkan bagi kemajuan Injil. Parent Gathering merupakan wadah untuk memuridkan orang tua murid sekolah kita. Program pelayanan yang diadakan di tahun 2025 ini yaitu ada cross parent, persekutuan doa, ibadah, olahraga, serta berbagai kegiatan kebersamaan lainnya. Dalam bidang sosial, sepanjang tahun ini gereja melaksanakan berbagai bakti sosial, yaitu donor darah, pelayanan, kesahabat jalanan,
Semuanya itu sebagai wujud nyata kepedulian dan kasih Kristus bagi masyarakat. Puji Tuhan, pada akhir tahun 2025 kita memulai program baru yang namanya Warung Berkah. Kita telah melayani 100 orang untuk setiap pelaksanaannya, yaitu setiap hari Sabtu. Melalui pelayanan sederhana ini banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan secara nyata. Sebagai bagian dari keluarga Sinode, gereja kita juga mendukung perkembangan pelayanan Pos PI GKKK di Batam melalui doa, perhatian, dan dukungan dana agar semakin banyak jiwa di sana untuk mendengarkan Injil. Laporan penerimaan dan pengeluaran pelayanan misi dapat dilihat pada layar. Program pelayanan misi di tahun 2025 yang lalu masih akan tetap dilanjutkan di tahun 2026 ini dengan penajaman strategis agar lebih efektif dan efisien untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Warung Berkah dikembangkan dengan nama baru, yaitu Warung Kasih Kalam Kudus dengan peningkatan jumlah porsi layanan. FET 123 saat ini berada di bawah Departemen Misi agar lebih terintegrasi dalam koordinasi pelayanan. Bapak Ibu, kami juga mengingatkan bahwa janji iman misi dan janji iman FET 123 akan berakhir di bulan Juni tahun 2026 ini. Masih terbuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melunasinya maupun ambil bagian dalam janji iman ini. Terima kasih untuk dukungannya. Tetap semangat dalam memberitakan Injil. Ingat, misi bukan opsi untuk dipertimbangkan, tetapi sebuah panggilan untuk ditaati. Mari terlibat bersama dalam misi Tuhan. Dari hati yang dipulihkan, kita diutus untuk membawa damai. Dari Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung, kita pergi untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. 请会众站立。 Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 一切的荣耀归于我们的神。 Doxologi. 三一颂。普天之下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同存，万有之源，万福之本。阿门。 Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通与你们同在，从今直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silahkan duduk, doa teduh. 会中请坐，默祷。 Selamat siang Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. 大家午安。 Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bisa memasuki bulan yang ketiga di tahun 2026. 感谢神，我们已经进入新的一月，就是第3个月。 Kita bersyukur atas anugerah Tuhan buat setiap kita. 感谢神的恩典。 Bapak Ibu, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan. 有一个报告想给大家分享。
Persekutuan sukacita akan diadakan tanggal 12 Maret, Kamis kedua. 喜乐团契将在3月12号礼拜四举行， Jam 9 pagi. 上午9点举行。 Bapak Ibu boleh mengajak teman-teman saudara untuk boleh datang bersama-sama bersekutu. 让大家可以跟亲朋好友一起来参加这个活动。 Demikian warta hari ini. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. 报告到此结束，我们的聚会到此结束，主耶稣赐福于我们， Sampai ketemu minggu depan. 大家下周再见。认识主，主的真快乐，在主爱里过甜美生活，行为改变，远离罪恶，主是我。